Okay. Okay. Share dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari Khamis 12 Syawal bersamaan 4 Jun. Okey tuan-tuan dan puan, kita share dulu sebelum kita mulakan program bersama orang yang hebat-hebat ni. Yang menggunakan yang kali ni kita ada menunjukkan slide-slide insya-Allah. Bukan kaleng-kaleng nak live ni. Betul. Kita share dulu, kita bagi masa 3 minit ke 5 minit kita share dulu. Sebab kita pun terlewat ini. Tajuk kita perkembangan kerjaya. Boleh tag siapa-siapa yang kawan-kawan yang adik-adik yang baru lepas SPM tengah berfikir, tengah mencari jalan penyelesaian untuk nak ke mana, ataupun yang tahun depan akan menghadapi SPM, ataupun memang dah habis SPM tak kerja. Boleh. Ini Fik birthday anak saya, Fik. Oh, Alhamdulillah. Tahniah. Selamat happy birthday. Yang ke-4 tahun terpaksa lah aku menyanyi semalam. Anak yang mana? Anak yang mana? Anak yang ketiga. Saya tu. Isteri yang mana tu kan? Yang ketiga ya? Yang ketiga. Dah 4 tahun je? Kat Gombak tu kan itu? Bukan isteri ketiga lah. Isteri kahwin kali ketiga. Yang ketiga. Kena faham tu. Mem bila mem? Tak ada mem lah. Okey, saya sudah share di wall Taufik. Ustazah boleh tengok? Ustazah boleh tekan klik share tu dekat tempat Ustazah punya Facebook. Boleh, anak-anak murid Ustazah boleh tengok, boleh share sama-sama. Kita bantu untuk mencari jalan penyelesaian atau membantu untuk membimbing arah mana tuju kita untuk mendapatkan kerjaya yang baik. Maknanya bukan sekarang, kalau nak sekarang boleh, nak akan datang kita boleh belajar daripada sekarang. Kan? Macam tu. Itulah kalau anak murid saya ni memang tengah kelas sekarang ni. Nak tahu tak apa, lepas ni dia orang boleh view kat YouTube. Jalan kan? Kita boleh view kat YouTube. Boleh. Jadi buat assignment tu. Dia buat assignment lah. Boleh sharing is caring Okay, kita dah ada 4 view. Okay, terima kasih Tuan Haji Muhammad Makhtar, apa khabar? Selamat Hari Raya Tuan Haji. Apa khabar bang hari tu? Tak sempat nak mau jumpa. Nanti insyaAllah minggu depan saya ke sana lagi, kita jumpa tuan. Boleh pergi beraya rumah ni. Tapi PKP kan. Beraya di kedai mamak lah boleh juga kot. Okey, kita boleh mula? Ustazah? Okey, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersama kita pada pagi ini adalah Ustazah Wan Noliza yang merupakan seorang pensyarah di Intek UiTM Shah Alam. Okey, so hari ini kita akan bincangkan perkara mengenai perkembangan kerjaya, yang mana hari ini kita ucapkan tahniah kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar yang telah pun mendapat keputusan SPM 2019, dan semalam adalah merupakan keputusan bagi permohonan untuk masuk ke Universiti Awam ataupun Politeknik, College Committee dan juga Institut Latihan Awam. Tahniah kepada yang berjaya, dan yang masih belum berjaya itu bukan itu bukanlah penamat kepada kejayaan, dan anda boleh mencuba lagi
dan banyak kaedah lagi. Dan hari ini kita akan memberikan ruang. Pagi ini adalah merupakan ruang untuk murid-murid student yang dapat result SPM tapi tak tahu nak ke mana, ataupun kita katakan sebagai ada keputusan yang baik, dia minat dalam bidang yang dia suka, dan mungkin ini pagi ini adalah jawapan kepada persoalan-persoalan yang akan timbul dalam pemikiran anda. Baik. Okey, sebelum kita mulakan bicara, eloklah kita minta Ustazah Wan Nurliza perkenalkan dirilah. Nak tahu juga siapakah orang ni kan, asal mana, pendidikan kat mana kan, dah kahwin ke belum, anak berapa dan sebagainya lah. Silakan Ustazah. Okay, terima kasih banyak kepada Cik Taufik kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Senama saya boleh panggil Wan Nurliza, Wan Abdul Hasani. Okay, di mana saya telah pun berumah tangga, dah ada 4 orang anak. Okay, pendidikan saya dulu saya ambil diploma juga di Darul Quran Jakim. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang Human Science. Okay, di mana saya ambil pengkhususan dalam bidang political science lah. Okay, and then saya bekerja saya sempat bekerja sebenarnya dalam sektor perbankan di Bank Muamalat Indonesia. Masa tu saya kerja sebagai personal assistant, iaitu di bahagian back office lah orang kata, jaga bahagian HR orang kata kan. And then saya bekerja pula di Intech Education College lebih kurang dalam 11 tahun lah Alhamdulillah. Dan untuk tahun 2 tahun kebelakangan ini saya diberikan orang kata jawatan lah, kata tanggungjawab, tanggungjawab dan juga amanah sebagai program koordinator bagi Diploma Public Management and Governance. Okey. Orang kata kan. Saya orang kata lah di Intech Education College lebih kurang dalam 11 tahun lah Alhamdulillah. Dan untuk tahun 2 tahun kebelakangan ini kenapa benda bulang Fik? Kenapa benda bulang lagi? Macam ada tendang Okey, Ustazah ada sambung. buka. Okey, silakan sambung, sorry. Okey. dah selesai. Tu je lah pengenalan diri Itu dia. saja. Alright. Okey. Ustazah ada buka Facebook ke tak ada? Ada buka. Tu yang tendang tu. Tak apa, boleh bergerak, tak apa, jangan on sound ni, tak apa. Boleh. Jangan Okey, teruskan. jangan speaker. Okey Ustazah, kita mulalah untuk apa ni? Penerangan Ustazah, apa yang Ustazah nak sampaikan dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan Facebook kita pada hari ini. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih banyak kepada Ustaz Nabil dan juga Cik Taufik lah. Okey, so apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini adalah kepada adik-adik yang tak dapat menyambung pengajian dalam UA ataupun Universiti Awam. Sebenarnya banyak IPTS dekat luar sana yang menawarkan bidang-bidang yang cukup relevan, yang cukup menarik untuk adik-adik sambung belajar mengikut kecenderungan masing-masing. Dan salah satunya adalah Diploma Public Management and Governance yang ditawarkan di Intech Education College, di mana sebenarnya diploma ni sebenarnya dia sangat unik. Nama dia Public Management and Governance. Tapi tidak semestinya ada orang salah faham dengan nama. Dia kata Public Management ni kerja dengan kerajaan je ke? Tak sebenarnya. Dia bukan sekadar bekerja dengan kerajaan, tapi dia punya skop tu sebenarnya lagi luas. Okay, dia boleh bekerja dengan swasta, non-profit organisation dan banyak lagi tempat-tempat lain yang boleh kita kembangkan kerjaya kita. Jadi maknanya kalau ada yang kata Diploma Public Management and Governance ni hanya untuk bekerja dengan kerajaan, tu sebenarnya sedikit benda yang tidak tepat lah yang ingin saya sampaikan dan perbetulkan dekat sini lah. Okay, dan apa yang saya nak sharekan juga dekat sini, kalau kita tengok nama pun Public Management and Governance, dia adalah gabungan. Kalau dekat UiTM, Diploma Pentadbiran Awam ataupun dekat tempat universiti yang lain, Diploma Pentadbiran Awam ni memang sangat-sangat diminati oleh para pelajar. Okey, memang adik-adik yang suka. Jadi sebenarnya diploma kami ni, Diploma Public Management and Governance ini, dia adalah daripada Diploma Pentadbiran Awam digabungkan dengan diploma bidang korporat, bahagian korporat tu.
orang panggil DCA, dan dia menjelma, dia ibaratnya macam keluar satu diploma yang baru yang dinamakan sebagai Diploma Public Management and Governance. Oh, dia gabungan. Oh, menarik. Ya, dia lah macam gabung, dia punya orang kata asal tu daripada DPA dan juga DCA tu. Dia kahwinkan lah. Dia kahwinkan sebenarnya. Oh. So itu kita kata ilmu yang diorang belajar dalam diploma DPMG ni maknanya lagi luas skop dia. Okay. Alright. Maknanya maknanya dia dua dalam satu. Maknanya beruntung lah. Siapa yang nak ambil benda ni mungkin beruntung. Kenapa? Dia bukan ambil satu, dia ibarat macam ambil dua sekali kan? Betul, setuju. Yang menarik kalau kami diploma kami adalah antara yang terpantas dekat Malaysia. 2 tahun saja. Jimat masa. Jimat masa 2 tahun sahaja. Okay, 5 semester belajar, 1 semester lagi diorang ada latihan industri. Oh, okay. Kalau belajar teori, tapi bila praktikal dia tak berapa didedahkan, pelajar kadang-kadang akan jadi confused lah, keliru kan. Jadi bila macam tu, kami sediakan juga latihan industri kepada para pelajar semasa mereka di semester yang ke-6, iaitu semester yang terakhir. Sebelum diorang kata sambung pelajaran ataupun kalau nak bekerja pun dah boleh bekerja. So kalau macam pusat mereka nak buat latihan pada student yang nak buat LI misalnya kan, ataupun praktikum ni, so di peringkat Intech yang cari ataupun mereka mencari sendiri pusat-pusat yang mereka nak tempat praktikum tu? Okey, secara praktikalnya lah, bila kita kata latihan industri ni, kami lebih menggalakkan para pelajar tu sendiri yang mencari tempat di mana mereka ingin melakukan latihan industri. Sebabnya mungkin mereka ni nak duduk dekat dengan rumah masing-masing ataupun diorang ada minat kecenderungan mereka yang tersendiri. So, kalau kami di pihak saya sendiri, pihak kami Intech, kami adalah menyediakan senarai, tempat yang mana mereka ni boleh ada tempat-tempat tertentu yang boleh mereka pergi untuk memohon latihan industri. Jadi kita tidak tinggalkan pelajar tu tangan kosong macam terkontang-kanting cari sendiri. Kita akan guide dari masa ke semasa. Okey. Dan kalau kita tengok diploma ni nak masuk dia tak susah cukup dengan 3 kredit, minimum 3 kredit. SPM, dah boleh memohon untuk masuk ke diploma kami. Tak kisah subjek apa pun untuk kredit ni, untuk dapat projek. Kalau PMG setakat ni dia tak ada lah macam ada specific requirement nak kena ada sains ke English. Yang penting 3 kredit. Okey, daripada segi sudut pinjaman, adakah mudah untuk kita pelajar-pelajar untuk meminjam ataupun macam mana? Pinjaman, ya, kita faham zaman semua tengah berlaku COVID. Okey, kalau di pihak Intech, kami memang ada menyediakan pinjaman PTPTN kepada para pelajar yang berkelayakan. So, kita tahu PTPTN sekarang ni pun dah mengetatkan syarat-syarat pinjaman dia. Okey, jadi para pelajar boleh memohon untuk pinjaman PTPTN dengan pihak PTPTN, dan juga pelajar-pelajar juga boleh membuat pinjaman pendidikan dengan bank-bank tertentu lah yang ada, dan boleh juga mengeluarkan daripada akaun 2 KWSP untuk pembiayaan pendidikan. So maksudnya adakah mereka yang untuk nak belajar di PMG ni, adakah ada syarat umur ke ataupun terbuka sampai umur itulah. Baru-baru ni saya ada dapat orang kata message daripada seorang pelajar ni. Dia sebelum ni belajar dekat universiti yang lain, kemudian dia tak boleh nak sambung bidang tersebut, jadi dia berminat nak sambung dekat Intech dari bidang DPMG. So umur dia bukan lepasan SPM lah, dan kita memang ada pun yang bukan lepasan SPM yang sambung belajar dalam peringkat diploma. Tak ada masalah sebenarnya untuk sambung belajar ni, tak kisah umur berapa, kami menerima dengan tangan yang terbuka. Oh, hebat tu. Ya, adik-adik boleh bermula sekarang. Boleh tengok insya-Allah
Ada ni kan Ya, Fik, ada slide kan? Dah ada slide pun, betul. Betul, sampai pun tengok. Kalau ada berminat dengan bidang nak jadi lawyer sebenarnya di PMG ni pun boleh juga siapa yang berminat, tapi dia nak syarat nak sambung bidang kata undang-undang selepas ambil di PMG ni, dia punya CGPA tu dia kena tinggi lah. Jadi memang kena sebab lepas kalau kita tengok pathway lepas belajar di PMG dekat Intech ni, dia boleh masuk ke mana-mana universiti awam dengan syarat diploma dia mendapat 3 pointer. Dia tadi walaupun diploma kita tak boleh main-main. Kita sambung belajar betul-betul and then kita dapat skor 3 pointer dan ke atas, kita boleh sambung belajar dekat universiti awam yang lain. Okay, so dalam bidang banyak sangat bidang sebab dia sangat-sangat luas sebenarnya bidang di PNG ni. Nak sambung dalam bidang political science, human science, dalam bidang undang-undang dan juga dalam bidang-bidang yang lain lah, administrative science. Ada yang sambung dalam bidang business management. So boleh, tak ada masalah. Okey. Ada lagi soalan Ustaz Nabil? Nak tahu apa lagi yang tak ada? Bagaimana dengan Okey. yuran dia, bagaimana kos pengajian di Intech ni sekarang? Okey, kalau dari segi yuran, setakat ini Alhamdulillah Intech menawarkan yuran yang sangat kompetitif lah berbanding dengan jika kita nak bandingkan dengan LPTS yang lain. Maknanya apa? Tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah. Kalau murah sangat kan macam mana nak survive kan orang kata kan. So kalau kita boleh anggarkan dekat sini, satu semester termasuk yuran pengajian, termasuk orang kata accommodation yang lain-lain lah lebih kurang dalam secara keseluruhan yuran pengajian sahaja adalah sebanyak kita boleh katakan lebih kurang dalam bawah 5,000. Bawah 5,000 yuran pengajian. Untuk satu semester ataupun keseluruhan? Untuk satu semester. Kalau secara keseluruhan tu bawah 20,000. Tak sampai 20,000 untuk yuran pengajian. Maksudnya hostel apa semua tu termasuk tu ataupun tak termasuk? Okay. Kalau dikatakan yuran pengajian tu maknanya sebab apa? Pelajar ni untuk di Intech mereka boleh pilih mereka nak tinggal di hostel yang mana. Jadi kalau yang mungkin harganya agak rendah sikit, harganya lain lah. Tapi kalau dia nak duduk dekat hostel yang macam ala-ala hotel macam tu, kita ada juga sediakan kepada pelajar yang berkemampuan. So dia boleh pilih untuk duduk dekat hostel tersebut. Jadi yuran penginapan dia berbeza sedikit lah. That's why saya tidak masukkan yuran pengajian, yuran keseluruhan, sebab ia bergantung kepada pelajar tu sendiri nak duduk dekat ataupun mungkin dia duduk dekat luar, dia duduk dengan mak ayah dia sahaja and then dia cuma datang Intech untuk belajar. Jadi yuran yang dia perlu bayar pun akan berbeza dengan pelajar yang memang duduk di Intech, menggunakan kemudahan di Intech. Sebab kita pun sediakan bas kepada para pelajar yang tinggal di kolej. Okey. Sangat bermaklumat ya perkongsian kita pada pagi ini. So bagaimana dengan pensyarah-pensyarah dia macam mana Ustazah? Baik ke? Baik ke, garang ke? Macam saya. Pensyarah di Intech ni sebenarnya sangat-sangat baik. Mereka ni sangat-sangat caring lah orang kata. Sangat caring dan mengambil berat tentang pelajar-pelajar kami. Dan kami kata walaupun dalam tempoh COVID ni kami buat kelas secara online. Dan kita pun tak ada orang kata tidak berkira lah dengan para pelajar. Jika para pelajar tu nak belajar, kami akan bantu. Jadi memang tak ada masalah dari segi para pensyarah. Semuanya baik-baik belaka, friendly belaka. Cuma orang kata tegas tu tetap ada lah. Kalau tak tegas, nanti pelajar ni pula hilang arah tuju. Sebab selalunya bila masuk kolej ni, para pelajar dia macam ada culture shock sikit. Dia kan berbeza kan alam sekolah dengan alam kolej. Jadi that's why dekat situ kami juga ada menyediakan counselor. Okey, untuk membantu para pelajar yang mungkin ada masalah untuk adapt dengan culture dekat kehidupan sebagai pelajar universiti dan juga kolej. Okey, yang last saya tanya berkenaan jika dah habis, adakah
bila dah habis belajar, adakah makna dia orang mudah untuk minta ke mana-mana pekerja maknanya macam macam dulu kan dengar je UiTM, okey, semua kebanyakan mudah diterima kan. Dengar je UPSI sangat mudah kan. Jadi macam mana dah pergi sini? Okey. Pelajar-pelajar daripada keluaran Intek ni mudahlah untuk diterima dekat tempat lain. Sebab apa? Sebab kita pastikan kan diorang punya pencapaian akademik tu memang memenuhi lah minimum requirement untuk mereka sambung belajar. Dan kalau Intek sendiri, kami memang pun berada di bawah UiTM. So selalunya mudahlah nak masuk ke UiTM tu, insyaAllah lah tak ada masalah sangat. Yang penting pelajar tu sendiri memang betul-betul perform. Kalau pointer dia rendah kan, mana-mana universiti pun kalau masuk dalam mana-mana tempat pun still juga tak boleh nak sambung belajar tadi tu. Jadi insyaAllah setakat ni ada juga pelajar-pelajar daripada Intek, diploma daripada Intek ni yang sambung belajar dekat luar negara. Oh, okey. Diploma sahaja. Bayangkan macam mana kan. So maknanya kami memang mementingkan kualiti lah. Pelajar-pelajar yang keluar daripada Intek ni, kami akan cuba pastikan kualiti terbaik untuk mereka dapat sambung belajar. Dan juga kalau mereka nak bekerja nanti, insyaAllah dapat menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Bagaimana dengan bahasa medium pengajaran? Adakah guna bahasa kebangsaan ataupun bahasa Inggeris? Okey, kalau dekat di PMG diploma ni memang kami menggunakan bahasa Inggeris, tetapi ada subjek-subjek tertentu yang diajar di dalam bahasa Melayu. Sebab dia ada core subjek, dia ada elective subjek dan dia ada mata pelajaran umum, orang panggil MPU. So kalau MPU memang diajar di dalam bahasa Melayu, cuma kalau MPU yang introductory English tu memang dalam bahasa Inggeris lah. So maknanya kami memang menekankan pelajar memang bahasa Inggeris, sebab bila mereka di peringkat degree, nak tak nak mereka juga perlu untuk bercakap dalam bahasa Inggeris kan. Keupayaan kami akan cubalah pastikan, sebab kalau dekat sini, kalau contoh pelajar tu agak lemah dalam bidang dalam bahasa Inggeris, kami akan cuba bantu. That's why adanya kelas-kelas English yang disediakan dalam study plan pelajar-pelajar diploma ni. Okey, jika pelajar-pelajar berminat untuk macam mana kita nak mendapatkan? Macam mana nak masuk? Boleh pergi ke laman web Intek, intek.edu.my. intek.edu.my ataupun boleh terus telefon 03 5522 7069. Boleh ulangkan sekali lagi. 03 5522 7069. Ataupun senang-senang cerita nak faham lagi tentang diploma saya ni, diploma yang saya perlu handle ni adalah terus dia WhatsApp dengan saya 01. WhatsApp boleh? Okey. Kita meraihkan lah siapa-siapa yang minat datang. Okey. Berapa nombor phone dia? Berapa nombor phone kita ambil? Okey, untuk siapa yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut boleh WhatsApp dengan saya 019 7732 496. Boleh ulang sekali lagi? 019 7732 496. So saya akan cuba bantu lah. Kalau saya akan bantu, saya akan pass kepada pihak yang berkenaan. Okey, Cik Taufik tolong masukkan dalam komen Fik nombor telefon. Dah masuk dah 01977. Lepas tu dengan dia punya website tu insya-Allah. Jadi tuan-tuan, adik-adik, bapa-bapa, ibu-ibu yang nakkan anak masuk, boleh nak masuk ke ni, boleh terus hubungi Intek, boleh terus hubungi segera. Siapa cepat dia dapat. Nak berjaya kena usaha. Manjada wajada. Masukannya Ustazah, masukannya bila ni Ustazah? Masukan dia insyaAllah bulan Julai ni, sebab KPT pun dah umumkan yang new intake adalah pada bulan Julai intake nanti. So kita pun akan ada Julai intake. So orang kata ambil masa lah. Orang kata Julai lebih kurang dalam sebulan, tak sampai sebulan kan. So fikir betul-betul bidang yang ditawarkan di PMJ ni memang sangat-sangat berbaloi untuk adik-adik sambung. Okey, sebab dia cover bukan untuk sekadar untuk kita nak tahu tentang pekerjaan-pekerjaan di dalam sektor awam, tapi juga dalam sektor swasta dan juga sektor-sektor yang lain. Dia skop dia sangat-sangat luas dan sangat-sangat mendalam.
Bagaimana dengan pula cara belajar pula kalau kita baca dalam media statement daripada KPT menyatakan pembelajaran universiti mesti dilakukan secara virtual learning. So bagaimana dengan pelajar baru ni, adakah dia face to face ataupun virtual learning juga? Okey, setakat ini sebab bila nama pembelajar baru, dia baru daripada alam sekolah masuk ke alam college, sebenarnya pihak KPT membenarkan pembelajaran dilakukan secara face to face. Bagi orang kata mereka ni nak adapt dengan suasana baru. Dan pihak Intact sangat-sangat proaktif dalam melaksanakan arahan KPT ni, jadi dia pun dah siap. Dia akan pastikan dah ada dipasang sanitizer dan di tagging dah lah tempat-tempat. Dia memang betul-betul dah bersedia lah untuk menerima pelajar-pelajar baru ni. So secara setakat ini dijalankan secara face to face dan juga secara online untuk pelajar baru. Okey, masih lagi ikut SOP yang adalah mengikut sebelum kerajaan umum exit strategi lah, exit untuk kita punya PKP lah insyaAllah. Okay, insyaAllah Alhamdulillah. Jadi banyak juga kita dapat pada hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada ni. Tengok, jangan kita butakan mata kita. Dah kita melihat, jangan kita lepaskan peluang yang ada. Betul. Macam tu kan. Terima kasih kepada media yang ada, insyaAllah kita kena belajar. Betul. Terima kasih kepada teacher Ros Sazwani yang setia bersama dengan kita pada pagi ini dalam slot-slot kita ni lah, sembang mori. Tolong promote tolong promote juga untuk Intact ni insya-Allah. Betul, kita percaya. Ya, sebab tolong kami juga, saya terutamanya untuk memperkenalkan program DPMG ni kepada masyarakat kat luar sana. Kira program ni baru je Ustazah Dah lama ke baru saja ni? Agak baru. Nak kata baru tak juga, tapi disebabkan namanya yang unik tadi tu. Orang tanya apa dia lah agaknya, Diploma Public Management and Governance. Okey. Nampak ni sikit lah kan, branding sikit nama tu. Okey Ustazah, mungkin last ucapan yang terakhir, nasihat, pesanan dan sebagainya kepada rakan-rakan kita di Facebook. Mungkin di sana tu ada cikgu, mungkin ada ibu bapa, mungkin juga seorang pelajar yang mendengar bersama dengan kita. Silakan. Okey, apa yang saya ingin nyatakan kat sini, kita tahu zaman sekarang ni walaupun ramai yang berminat untuk menjadi Insta famous, YouTuber dan sebagainya, untuk kita menjadi seorang Insta famous, YouTuber pun anda perlukan ilmu pengetahuan. Belajar itu perlu untuk kita menjadi seorang yang relevan pada setiap masa dan ketika. Sebab kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan, kita boleh menjadi YouTuber, kita boleh jadi Insta famous yang lebih baik dan akan lebih banyak followers. Sebab apa? Sebab ilmu sangat diperlukan dalam kehidupan kita seharian. Dan ilmu itu, kata proses pembelajaran itu adalah seumur hidup. Jadi jangan kita rasa rugi untuk belajar dan tak ada rasa rugi juga untuk kita menimba ilmu pengetahuan dan mengeluarkan sedikit wang ringgit, pelaburan untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Walau dekat mana-mana sekalipun. Jadi jomlah kita, sekali lagi buat kali terakhir, jomlah kita join program Diploma Public Management and Governance di Intact Education College. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya Ramil, rumuskan Ramil. Ya, sebenarnya kita ilmu ni tak akan berhenti. Kita nak hidup, kita semua kena berilmu. Bila kita nampak sesuatu di depan mata yang insya-Allah boleh membantu kita, maka terus ambil peluang yang ada untuk kita menjadi orang yang baik tu. Kita nak kita berjaya, kita kena berkorban insya-Allah. Nabi Imam Syafi'i sebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, dan kalau nak dua-dua pun kena ada ilmu. Jadi insya-Allah sama-sama kita mencari ilmu di Intact, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, sekian saja. Ada ya Ustazah nak kira apa? Itu sahaja. Itu saja insya-Allah. Semoga and then kalau tuan-puan mungkin ada adik-adik kat dalam ni yang mendengar dan masih lagi kabur, tak tahu lagi nak buat keputusan, anda bolehlah hubungilah kaunselor masing-masing di sekolah anda, dapatkan maklumat, dapatkan lagi kefahaman, penjelasan. Dan kalau lah nak lebih jelas berkaitan dengan Intact, silalah hubungi Ustazah Wan Noliza ni, insya-Allah beliau akan membantu anda semua insya-Allah. Okey, sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Sekian, terima kasih.